Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian yang hadir dalam kisah seram alam jin. Seperti mana yang kalian tahu, sebelum ini dalam kisah rumah sewa paling berhantu, aku ada maklumkan kepada kalian yang mana di awal-awal video aku ada bagi tahu yang aku kena ganggu. Betul tak? Sebenarnya aku nak ambil cuti dulu daripada meneruskan sebarang aktiviti perkongsian kisah seram ni, sebab ada beberapa perkara yang telah berlaku pada aku. Aku akan kongsikan kepada kalian semua pengalaman aku tu, apa yang telah berlaku pada aku dalam baru-baru ni, tapi bukan di studio aku ni, bukan. Mungkin di luar studio lah. Aku akan ambil masa dalam kisah yang sangat pendek. Yang mana gangguan tu menyebabkan adalah aku kurang sihat sikit daripada disebabkan gangguan tu. Untuk pengetahuan kalian semua, sekarang sudah jam pukul 2.14 pagi. Kenapa lewat sangat aku buat cerita ni sampai 2.14 pagi? Okey, tadi sebenarnya aku tengok World Cup Portugal lawan Morocco. Kalau ada dengar bunyi macam orang mengorok tu, minta maaf itu isteri aku tengah tidur kat sana. Jadi aku tak boleh nak buang masa. Aku teruskan apa yang ingin aku kongsikan kepada kalian. Aku ingin dedahkan kepada kalian perkara yang berlaku pada aku masa aku kena ganggu tu. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Baik, masa tu 2 hari bulan 12 pada hari Jumaat pukul 8 malam, aku ada naikkan satu cerita berkaitan kisah guard di sekolah yang tengah fly meloncat apa semua tu kan. Okey, itu 2 hari bulan hari Jumaat ya. Pukul 12 malam tu tidur tak boleh tidur, babe. Tak boleh tidur. Ada yang tak kena dengan aku. Ada yang tak kena. Ada something wrong. Nak pejam mata tak dapat. Tapi aku pasti macam ada satu benda yang tak kena dekat sudut. Di satu sudut bahagian dalam bilik aku tu macam ada yang tak kena. Aku perhatikan sudut tu. Pejam mata balik. Perhatikan balik. Pejam mata balik. Perhatikan semula. Sampailah akhirnya aku tertidur lebih kurang dalam pukul 3 lebih dekat pukul 4 lah. Lama ya, 12 sampai pukul 3 lebih. Akhirnya tertidur. Masa aku tertidur tu, okey, sebagai contoh, tengah tengok tidur, tengok akhirnya tertidur. Okey, masa aku tertidur tu, dalam mimpi tu aku berada dalam situasi yang sama. Bila aku buka mata dalam tidur tu, aku buka mata meneruskan aktiviti yang aku buat sebelum aku tidur tu. Aku buka mata, aku tengok pada sudut tempat di bilik aku tu, satu sudut tu, aku nampak ada susuk tubuh pocong. Ada satu susuk tubuh pocong berdiri dekat tempat yang aku tengok sebelum aku tidur ni. Tapi sekarang dalam mimpi. Bezanya tadi masa aku tengok sudut tu tak ada apa-apa, kosong, gelap dan ada sedikit cerah hasil daripada biasan cahaya dekat tingkap rumah aku. Tak ada apa, clear. Tapi bila aku dah tertidur, kemudian aku mengulangi lagi apa yang perbuatan aku tu dalam mimpi aku tu. Bila aku tengok ada pocong pula. Jadi aku bingkas bangun je lah. Kita ni dah berusia, bukanlah kita budak-budak sampai nak larikan diri. Kita ni dah berusia. Jadi aku nampak benda tu, marahlah aku. Aku cekak pocong ni macam ni. Aku cekak dia. Aku cekak dia dekat sini. Aku cekak pocong tu. Aku hentak dia dekat atas katil aku, tempat aku baring. Aku henyak. Aku beranggapan dalam mimpi tu mungkin aku dah henyak, kemudian pocong tu akan automatik hilang ataupun disappear. Tidak, masih lagi terkujur dekat atas katil aku. Jadi apa aku buat? Masih marah lagi. Aku angkat lagi sekali pocong dia macam ni. Daripada atas katil aku angkat. Aku tuju ke pintu depan rumah aku. Aku buka pintu, aku campak pocong tu dekat luar. Kemudian aku tutup pintu tu. Aku masuk balik. Lepas tu dalam mimpi tu aku ambil wudu. Aku betang sejadah
Kemudian aku dirikan solat sunat. Tak tahulah solat sunat apa aku dirikan pada dalam mimpi tu. Yang pastinya adalah solat sunat. Kemudian dalam solat tu aku tak pasti aku dirikan solat sunat apa dalam mimpi tu. Cuma yang pasti dalam solat sunat tu, selepas dia baca Al-Fatihah, aku baca satu surah Al-Kahfi. Yang mana surah Al-Kahfi ni bila aku baca, tengah baca-baca ni, ada benda, ada macam dua makhluk tau, aku tak pastilah, tapi makhluk tu macam menyerupai manusia. Dia memanjat tau daripada hujung tengah solat ni. Tengah solat dalam mimpi ni. Dalam mimpi tu juga ada dua makhluk, kiri dan kanan. Dia panjat daripada bawah kaki aku, dia panjat sampailah ke atas. Kemudian masa tu aku tengah baca surah Al-Kahfi dalam mimpi tu. Masa baca surah Al-Kahfi ni lah, tiba-tiba aku terjaga daripada mimpi. Yang mana tengah terjaga tu, mulut aku ni masih lagi meneruskan surah Al-Kahfi. Contoh tengah solat ni, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu. Okey, berdua dah start banyak. Dah start panjat badan aku. Kemudian baca lagi. Fala'allaka bahi'un nafsaka ala sarihim illam yu'minu bihazal hadis ya safa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa innaha laja'ilu ahlana wa 'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta an ashabal kahfi wa raqim kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyik lana min amrina rasyada. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. Bayangkan tengah solat baca surah Al-Kahfi, benda tu panjat kiri dan kanan. Bacaan di mulut aku surah Al-Kahfi tu bersambungan sampailah aku sedang masih lagi baca, macam tak putus, masih lagi baca. Tidur ni sedar-sedar mulut ni tukuman kami baca Al-Kahfi, menyambung daripada apa yang aku baca dalam solat dalam mimpi aku tu, masih meneruskan. Alah-alah tu aku teruskanlah sampai habis, walaupun mata ni ngantuk sangat tu, teruskan je lah. Akhirnya dah teruskan sampai habis tu, akhirnya tertidur. Bila subuh tu bangun, dah bangun dah apa semua, dah selesaikan tanggungjawab masing-masing, solat apa semua. 3 hari bulan pagi tu 3 hari bulan. Kemudian biasalah dekat rumah tak pakai baju apa semua kan, isteri aku tegur aku, "Abang, apa tu bang?" Aku cakap isteri aku, "Apa tu apa? Apa dia?" Kemudian isteri aku sentuh belakang badan aku, "Abang apa ni bang?" Aku cakap, "Apa dia apa? Manalah abang nampak, cubalah tagak gambar sayang." So isteri aku pun tagak gambar belakang aku. Dia tunjukkan pada aku. Masa aku dapat lihat, ya Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sebab apa kalian semua? Sebab aku dapati dekat belakang badan aku ada 3 cakaran yang kekal di belakang aku, bergarisan daripada atas sampai ke bawah. 3 cakaran. Kalian nak tunjuk ke? Nak tengok? Nak tunjuk? Takkanlah aku nak tunjuk sekarang. Okey. Ini adalah keratan gambar yang bini aku ambil daripada belakang badan aku. Masa ni bukan pagi, bukan 3 hari bulan Sabtu pagi tu, bukan. Masa ni dah nak dekat petang. Dekat petang, dekat lewat petang baru perasan benda ni ada. Jadi sebenarnya banyak aku dengar kisah-kisah sebelum ni daripada mulut orang lain. Gangguan-gangguan sampaikan ada peninggalan cakaran-cakaran pertama, kedua, ketiga, keempat tak ada. Keempat aku pernah tengok 3 garisan dia. Akhirnya ternyata secara tidak sedar berlaku pada aku pada hari tersebut, 3 hari bulan, hari Sabtu. Jadi aku bagi tahu, aku maklumkan pada mak aku. So mak aku cakap,
Janggut. Okay, mak aku tak adalah panggil aku Janggut, tapi dekat untuk kalian ni aku cakap lah Janggut ya. So mak aku cakap, Janggut, kalau perkara ini berterusan sampaikan mengganggu anak dan juga isteri kamu, maka stop lah Janggut. So aku cakap dengan mak aku, mak, ya, saya pasti akan berhenti bila mana ianya mula memudaratkan. Tapi kan kalian semua, janganlah kalian semua membayangkan bila mana aku stop dah berhenti tu adalah kekal untuk selama-lamanya. Tidak, jangan begitu. Apa yang dimasukkan oleh aku di sini adalah bila mana benda tu dah mula mengganggu isteri dan anak aku, ianya seakan-akan satu cabaran kepada aku sebagai seorang suami dan juga seorang ayah. Maka aku kena menyahut cabaran tu. Ingat, kita ni ada tanggungjawab. Bila kita dah memulakan sesuatu, kita kena cari jalan penyelesaian. Jangan kita larikan diri, takkan selesai. Buat sementara waktu ni, Alhamdulillah, hanya berlaku pada diri aku je. Syukur, Alhamdulillah, tak ada masalah. Okay, no problem, small matter. InsyaAllah kita ni ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bergantung harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup ni pun atas kehendak dan juga keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kaitan pun dengan jin syaitan hantu semua ni. Jadi tidak perlu gusar, tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir yang melampau. Dan ini sebenarnya walaupun pendek, tapi bagi aku agak keras lah. Bukan sebab semata-mata hanya kisah saja yang kita tidak tahu di mana pangkal hujung kebenarannya. Aku boleh bagi jaminan kepada kalian memang benar-benar berlaku. Dan juga berlaku pada aku pula tu. Kena 3 cakaran. Sebentar. Dah dekat pukul 2.50 pagi. Allahu Akbar. Cukup setakat ini saja. Kalau kalian nak dengar yang selanjutnya, mungkin kalian terfikir kenapa aku tak buat kat rumah, kenapa aku tak dedahkan benda ni kat rumah, kenapa nak jauh-jauh sampai outstation baru nak dedahkan aku kena 3 cakaran ni. Sebab dekat rumah aku tu dia keras lah. Bukan rumah aku dia, memang taman tu sebelum ni kawasan perkampungan, sebelum jadi taman, memang keras dah berpuluh tahun dah. Jadi takutlah aku ceritakan benda ni dekat rumah aku, dalam studio aku tu, takut trigger benda tu. Takut trigger datang. Kita sebut pasal dia trigger datang pula, tengok cerita pasal aku, nampak nak lagi ke. Bukanlah kita takut kan dengan dia kan, tidak. Tapi kalau boleh elakkanlah daripada benda-benda tu. Jadi aku cakap lah jauh sikit. Bukan jauh lah ni daripada rumah aku. Bukan kat Perak ni, jauh ni. Sebelum aku menutup tirai, aku nak mengucapkan terima kasih kepada kalian semua banyak-banyak lagi sekali yang menyokong aku. Dan sekiranya ada kekurangan, aku mohon maaf di atas kekhilafan aku, kekurangan diri aku yang tidak menepati kehendak dan juga permintaan dan juga kesesuaian dengan kalian semua. Mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah jika diberi keizinan, jika diberi daya dan usaha, mungkin aku akan cubalah perbaiki apa yang kurang tu, insyaAllah. Seperti kebiasaan, jangan lupa untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menambah lagi warga-warga di dalam KSAJ ni, Kisah Seram Alam Jin. Sekiranya kalian ada kisah-kisah yang ingin kongsikan kepada aku dah sediakan link dekat description di bawah. Tekan saja. Jadi sharekanlah kisah-kisah kalian supaya aku boleh dedahkan berkongsi dengan warga-warga KSAJ yang lainnya, insyaAllah jika diberi keizinan. Kita bertemu lagi dalam kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri, dan juga mungkin ada sedikit kisah-kisah seram yang agak lucu luar biasanya dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada kalian semua yang mendoakan kesejahteraan aku sekeluarga. Begitu juga aku mendoakan supaya kalian juga diberi kesihatan, dimurahkan rezeki dan juga ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman, sama ada di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.